Hello guys and welcome to Fijan Channel. Okay, so untuk hari ini aku nak ceritakan tentang movie yang berkisahkan tentang seorang remaja wanita perempuan dan juga seekor naga yang terakhir yang sedang dalam perjalanan untuk nak mencari satu permata yang memiliki kuasa yang sangat besar, iaitu magic. Dan magic ni, dia ni boleh melawan makhluk-makhluk yang jahat tau, makhluk-makhluk yang boleh mengubah benda hidup kepada mati, iaitu dia akan mengubah benda hidup tu sama manusia, naga menjadi batu. Dan yes, untuk hari ni aku nak cakapkan tentang cerita movie Raza and the Last Dragon. Okay, so movie ni dia telah diriliskan oleh Walt Disney Pictures pada 5 Mac 2021. Dan movie ni dia telah diberikan tajuk sebagai Raza and the Last Dragon adalah sebab watak utama dekat dalam cerita ni, iaitu wanita remaja ni, dia ni adalah bernama Raza, dan manakala And the Last Dragon pula adalah tentang naga ni. Dia ni adalah satu-satunya naga yang terakhir tau, satu-satunya naga yang hidup. Sebab naga-naga yang lain tu semua dia dah jadi batu. So naga ni je lah yang menjadi harapan untuk nak selamatkan benda-benda hidup tu semua. Okey, dan pada permulaan movie ni kita dah diberitahu bahawa pada 500 tahun yang dahulu semua orang saling bekerjasama antara satu sama lain, hidup dalam harmoni, hidup dalam keamanan, dan semua ni dibantu oleh naga yang dapat membantu dalam mengeluarkan air, lepas tu dapat memberikan dorang ni keamanan semua, lepas tu dapat menjaga dorang. Sampailah pada satu hari, iaitu makhluk jahat yang bernama drone yang boleh mengubah manusia menjadi batu. Dan waktu ni semuanya dah jadi batu, dan sampai ke ada satu naga yang terakhir yang bernama Sisu. Iaitu naga yang terakhir ni, dia ni dapat mengeluarkan batu permata bersahaya yang memiliki semua magic dia dekat dalam tu. Dan batu permata itulah yang dapat menghalau semua makhluk-makhluk drone yang jahat tu. Tapi selepas daripada kejadian tu, batu permata yang patutnya dijaga oleh Raza, oleh keluarga Raza, direbutkan oleh semua orang. Dan waktu itulah satu negara yang dikenali sebagai Kumanjala berpecah menjadi 5 bahagian, iaitu Fang, Tail, Heart, Talon dan juga Spine. Diorang ni daripada satu negara Kumanjala berpecah menjadi 5 buah negara, dan masing-masing semuanya saling berebut, masing-masing saling bertumpah darah, saling berperang antara satu sama lain semata-mata untuk nak rebutkan batu permata tu. Sebab diorang percaya yang batu permata tu memiliki semuanya tau. Batu permata tu boleh bagi duit, batu permata tu boleh bagi air, boleh bagi makanan, semuanya lah. Dan batu permata ni dia ni dijaga oleh Heart. Dan Heart ni dia sama sebuah negara yang baik lah. Ya, mungkin sebab dia ada batu permata tu mungkin menjadikan dia baik kot. Okey. Dan sampailah 200 tahun, bukan 200 tahun, maksudnya itu cerita yang lama. Dan berbaliklah cerita yang sekarang, iaitu Raza ni, dia ni masih budak-budak tau macam tu. Dan waktu tu pula dia ni tengah dalam pengembaraan lah untuk nak mencari batu permata tu. Dan waktu dia tengah mencari batu permata tu, ada perangkap yang disediakan. Dan si Raza ni, dia ni adalah seorang budak yang pintar. So dia pun dapat dah masuk dekat dalam gua tu, dan dia bertemu dengan seorang penjaga permata yang rupa-rupanya itu adalah ayah dia. Aku ingatkan masa mana kau cerita dia. Okey, dan nak dijadikan cerita yang Raza ni, dia ni sebenarnya ada kat dalam satu latihan untuk nak menjadikan dia sebagai pelindung permata. Dan waktu itulah yang dia dah berjaya untuk nak menjadi pelindung permata tu. Dan pada hari yang sama pula, si ayah dia ni berjemput ke empat buah negara, iaitu Spine, Tail, Talon dan juga Fang, untuk jadi dalam satu majlis. Sebab ayah dia ni dah tak nak berperang tau. Ayah dia ni nak
satukan balik Kumandra. Sebab ayah dia ni tak nak Raza hidup dalam keadaan yang berperang, yang saling bertumpah darah antara satu sama lain. Dan waktu tu yang si Raza ni dia ni berjumpa lah dengan anak kepada pemimpin Fang, iaitu Nemari. Dan diorang berdua ni pada mulanya adalah kawan baik tau. Nemari bagi hadiah naga sisu, rantai naga sisu kat Raza. Dan memandangkan Raza dah percaya sangat dengan Nemari ni, dia pun bawa lah Nemari ni dekat tempat permata tu. Dan dekat tempat batu permata itulah yang si Nemari ni dia tunjukkan perangai dia yang sebenar. Si Nemari ni dia pergi mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh Raza, dan dia panggil semua askar-askar Fang masuk ke dalam tu untuk nak rampas permata tu. Tapi malangnya benda ni disedari oleh semua kelima-lima buah negara ni tau. Dan semua kelima-lima buah negara ni semua ni masuk ke dalam tu, dan semua ni saling berebut antara satu sama lain. Dan bila masing-masing tengah cuba berebut tu, tiba-tiba batu permata tu jatuh. Dan bila batu permata tu dah jatuh, yang si makhluk duluan jahat tu pun, dia pun datang lah. Dan selepas daripada tu 6 tahun kemudian, Raza dan juga dia punya tenggiling ni sedang dalam perjalanan untuk nak mensarik naga sisu. Dan waktu sampailah satu tempat, iaitu dekat dalam sebuah kapal lama, lebih kurang macam tu lah. Si Raza ni dia cakap yang ini adalah tempat terakhir dia untuk nak mensarik Raja Sisu. Dan dia pun mulakanlah dia punya mentera untuk nak mensarik Raja Sisu tu. Cubaan terakhir saya. Suva de Drasim, Mandra de Dralim, Bava de Dra Tombe. Dan dengan raja tu, maka naga sisu yang dah tidur selama 500 tahun bangun balik. Dan aku ingatkan naga sisu ni, dia ni hebat tau. Dia ni bagus lah, memang paling berkuasa lah antara naga-naga yang lain. Tapi rupa-rupanya naga sisu ni, dia ni sebenarnya adalah naga yang paling lemah antara semua naga yang lain. Sebab batu permata tu dia semua tolong hantarkan je. Sebab batu permata tu sebenarnya adalah magic daripada 4 adik-beradik dia, iaitu abang dia dan juga kakak dia. Dan bila naga sisu ni dia pegang batu permata tu, dia dapat rasa tau, kuasa daripada abang-abang dan kakak dia. Dan kuasa yang pertama dia adalah daripada kakak dia, iaitu badan dia boleh bersahaya. Dan sejak daripada tu lah yang si Raza dan juga si Sisu ni, dia ni pun mulalah mensarik batu-batu permata untuk nak santumkan balik batu-batu permata tu, dan untuk nak tolong balik, dan untuk nak hidupkan balik semua yang dah jadi mangsa korban Kron. Dan waktu yang kat dalam perjalanan dia ni lah yang dia berjaya berkawan dengan kelima-lima buah negara. Maksudnya kat sini adalah Raza lah satu-satunya yang boleh mensantumkan balik kelima-lima buah negara menjadi satu Kumandra. Dan yang si Raza ni pun, dia pun dalam perjalanan pergi ke Fang, dia mula-mula dia pergi ke Tail. Waktu yang dia pergi kat Tail tu, lepas tu dia pergi dekat ni pula Spine. Lepas dia dah pergi kat Spine, dia pergi kat Talon. Lepas dia pergi kat Talon, dia pergi kat Fang. Dan dekat Fang ni adalah tempat yang di mana waktu tu Raza ni, dia ni sebenarnya dia ni bersikap yang tak percayakan sesiapa tau. Raza ni, dia ni adalah bersikap yang dia takkan percayakan sesiapa selepas dia dah kena khianat dengan Nemari. Dan Raza ni, dia ni dan Sisu pun tengoklah perangai Raza ni Sisu tak puas hati. Lepas tu Sisu pun dia pun bawa lah Raza ni pergi dekat satu tempat, yang di mana satu tempat tu dia tunjukkan tempat abang-abang dan kakak dia. Dan kat situ cerita yang
abang-abang dan kakak dia bagi magic dekat batu permata tu, dan diorang suruh Isu untuk tolong halaukan semua drone-drone tu. Dia tak tahu kenapa abang-abang dan kakak dia bagi dia batu permata tu. Tapi apa yang dia tahu, diorang saling mempercayai antara satu sama lain. Dan si Su ni dia pun nak percayakan Nemari ni. Tapi kau faham je lah, Nemari ni dia ni adalah berasalnya daripada negara Fang. Dan negara Fang ni adalah negara yang mulakan semua ni. Jadi diorang ni memang susah lah. Jadi empat negara ni memang susah lah untuk nak percayakan negara Fang ni. Dan memang susah lah untuk nak percayakan Nemari, anak kepada puteri Raja Fang. Dan dekat sinilah yang si Sisu ni dia kena tembak dengan Nemari. Dan si Sisu ni pun mati. Udah waktu yang Sisu ni dia dah mati, waktu tu lah yang si Raza ni dia jadi marah gila tau. Dia jadi marah gila. Lepas tu dia pun berlawan dengan Nemari dekat satu tempat, berlawan bermati-matian. Dan waktu tu Nemari ni dia dah kalah, dan Raza ni dia hampir nak bunuh Nemari. Tapi dia tengok yang kawan dia si budak peniaga bon, lepas tu yang budak bayi, lepas tu yang si Viking, dia tengok diorang semua ni cuba untuk nak selamatkan rakyat-rakyat Fang. Dan dari situlah yang Raza sedar apa yang dia dah buat tu adalah salah. Dan waktu yang dia cuba untuk nak selamatkan orang-orang Fang tu, waktu tu diorang semua ni yang memiliki batu permata ni semuanya jatuh kat dalam bawah tanah tau. Dan kat bawah tanah tu banyak gila drone. Dekat bawah tanah memang penuh gila lah dengan drone. Dan diorang ni, dan kat situ Raza sedar satu-satunya yang boleh selamatkan diorang sekarang ni adalah diri diorang sendiri, iaitu diorang ni kena saling mempercayai antara satu sama lain. Dan Raza ni pun bagilah batu permata dia dekat Nemari sebagai tanda kepercayaan. Dan bila dia dah bagi batu permata tu dekat Nemari, semua yang lain yang pada mula ni tak nak tau. Tapi bila dah tengok si Raza tu dia sanggup bagi batu permata tu dekat Nemari, maka yang lain tu pun dia pun bagi je lah batu permata tu dekat Nemari. Dan Nemari pun santunkan balik. Dan pada mulanya aku ingatkan yang batu permata tu dia takkan boleh berfungsi balik tau. Tapi disebabkan oleh kepercayaan antara diorang semua, antara satu sama lain, batu permata tu boleh bersahaya balik. Dan bukan je manusia yang boleh kembali daripada menjadi batu, tapi naga pun boleh kembali daripada menjadi batu. Dan yang si Sisu yang dah mati tu pun, dia pun dihidupkan balik oleh naga-naga yang lain. Dan dekat sinilah kita boleh nampak yang 5 buah negara yang pada mulanya berpesah dan saling berperang antara satu sama lain, disebabkan oleh sikap mempercayai antara satu sama lain, diorang ni boleh bersantun balik menjadi satu buah negara yang bernama Kumandra. Dan aku rasa movie ni dia ni banyaklah bagi pengajaran kat kita kan. Dan yang paling aku tak percaya ni adalah kat dalam movie ni bukan orang yang dah besar je yang jadi pencuri, tapi bayi dah juga, nenek tua pun jadi pencuri. Jadi pencuri permata. Sebab yelah, mungkin orang berperangai macam tu sebab keluarga diorang dah jadi batu kan. So tu yang jadi macam tu. Okay, dan aku rasa movie ni dia ni macam memang best gila lah. Sebab dia ni bagi tahu yang kita ni, walaupun kita ni hidup dalam berperang-perangan, walaupun kita ni hidup bukanlah dalam satu bangsa, tapi movie ni dia menunjukkan yang kita ni boleh bersatu antara satu sama lain, walau macam mana pun cara dia. Cuma itulah, kita takkan sedar macam mana kita nak bersatu kalau tak ada benda yang boleh menunjukkan untuk kita nak bersatu. Dan ya, aku akan bagi movie ni 5 bintang. Sebab aku tengok movie ni daripada awal sampailah habis. Movie ni dia memang best gila lah. Dia memang genting-genting gila lah. Lepas tu dia pun memang ada yang kelakar, dan dia ada yang sedih, iaitu waktu yang banyak adegan-adegan yang sedih dia. Antara ni adalah ayah si Raza ni selamatkan Raza
dan ayah si Razan ni jadi batu. Lepas tu adegan yang sedih seterusnya adalah bila Sisu cakap yang adik-beradik dia semua ni mati terkorban jadi batu. Lepas tu bagi dekat Sisu batu permata. Banyak adegan-adegan yang sedih dia. Dan aku bagi movie ni 5 bintang adalah sebab aku tengok movie ni dia memang sonok gila daripada awal sampai habis. Memang sonok, sumpah gila sonok. Dan kalau kau tengok pun kemungkinan lah air mata kau akan mengalir. Okey, air mata aku dia tak mengalir. Dia rasa masam nak mengalir. Rasa je. Okey, dan pengajaran yang kita dapat daripada movie ni adalah kita ni walaupun kita ni hidup dalam permusuhan, walaupun kita ni hidup tak sama taraf ataupun apa-apa je lah, kita hidup ni sebenarnya kena saling mempercayai antara satu sama lain. Sebab dengan adanya sikap saling percaya mempercayai antara satu sama lain, maka semua benda kita boleh selesaikan. Sebab berpunca daripada mempercayai inilah yang kita boleh bersatu dan boleh bekerjasama antara satu sama lain. Dan pengajaran yang kedua yang kita boleh dapatkan daripada movie ni adalah kalau kita tak mulakan langkah yang pertama, tak akan ada sesiapa yang mulakan langkah yang pertama. Maksudnya dekat sini adalah kita kena mulakan langkah yang pertama kalau kita nak berjaya. Dekat dalam hidup kita ni, dekat dalam semua benda mesti kena perlukan langkah yang pertama. Macam contohlah, macam kita bayi, kan kita akan, masa ni kita nak belajar berjalan kalau kita tak mulakan langkah yang pertama. Macam tu lah contoh dia, okey? Dan aku rasa tu je untuk video kali ni. See you in the next video and Assalamualaikum.